sambungan dengan hadis kelebihan Al-Quran. An Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul Quran wa 'allamuhu an-nas wa ta'allamul ilma wa 'allamuhu an-nas wa ta'allamul fara'ida wa 'allamuhu an-nas fa inni imru'un maqbur wa innal ilma sayuqbadu hatta yakhtalifa rajulani fil fariidah la yajidani man yukhbiruhuma biha. Rawahul Bukhari. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belajarlah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada orang ramai. Belajarlah ilmu dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang ramai. Belajarlah perkara-perkara yang fardu dalam agama dan ajarlah perkara-perkara itu kepada orang ramai. Kerana aku pasti akan meninggalkan dunia ini. Ilmu pun hampir-hampir akan diangkat, meninggalkan dua orang yang berselisih tentang satu perkara. Dan kerana kekurangan ilmu, tidak ada seorang pun yang boleh memberitahu mereka keterangan yang betul tentang perkara itu. Rawahul Baihaqi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belajarlah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada orang ramai. Belajarlah ilmu dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang ramai. Belajarlah perkara-perkara yang fardu dalam agama dan ajarkanlah perkara-perkara itu kepada orang ramai. Kerana aku pasti akan meninggalkan dunia ini. Ilmu pun hampir-hampir akan diangkat hinggakan dua orang yang berselisih tentang satu perkara fardu. Dan kerana kekurangan ilmu, tidak ada seorang pun yang boleh memberitahu mereka keterangan yang betul tentang perkara fardu itu. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas khudhu min al-ilma qabla an yuqbada al-ilmu wa qabla an yurfa'a al-ilm. Rawahu Ahmad. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, belajarlah ilmu sebelum ia diambil kembali dan sebelum ia diangkat. Rawahu Ahmad. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, belajarlah ilmu sebelum ia diambil dan sebelum ia diangkat. Rawahu Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nashara wa waladan salihan tarakah aw mushafan warathah aw masjidan banah aw baitan li ibni sabili banah aw nahran ajrah aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Rawahu Ibnu Majah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara pahala amalan yang akan berterusan sampai kepada seorang Islam selepas dia meninggal dunia ialah ilmu agama yang dia pernah ajarkan atau sebarkan kepada sesiapa. Kedua, anak soleh yang dia tinggalkan. Ketiga, mushaf Al-Quran yang dia tinggalkan sebagai pusaka. Keempat, masjid yang dia telah bina. Kelima, rumah tumpangan musafir yang dia telah bina. Keenam, tali air yang dia telah alirkan untuk manfaat dan kemudahan orang ramai. Ketujuh, sedekah yang dia telah berikan semasa dia masih sihat dan masih hidup, yang pahalanya terus menerus sampai kepadanya selepas dia mati. Semoga apa yang telah kita dengar kita dapat ambil iktibar insya-Allah. Sambung dengan suratul Nahl, muka surat 277 ayat 90. Muka surat 277 suratul Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم
تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. Alhamdulillah hadirin hadirat, sambung ya. Sambungnya bagi tahu tentang panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi, ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan kepada orang Islam sebagai panduan dalam kehidupan. Ini ayat yang menggambarkan tentang kesempurnaan agama kita. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah Subhanahu Wa Taala perintah pada kita untuk tegakkan keadilan dengan cara ihsan, wal ihsan, dengan cara yang terbaik. Wa ita'i dzil qurbah, dan bantu kaum kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan mencegah, supaya kita mencegah daripada perkara kecil dan perkara munkar. Begitu wal bagh, cegah daripada perkara kezaliman. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah SWT nasihat pada kita, mudah-mudahan kita dapat ambil ganjaran. Wa aufu bi ahdillah idza ahadtum, dan juga perintah Allah SWT supaya kita sempurnakan semua janji kita yang kita buat dengan Allah. Wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Jangan kamu langgar sumpah selepas, jangan kamu langgar sini sumpah biasa, jangan kamu langgar perjanjian yang telah kamu sudah buat, perjanjian yang telah dibuat tu, jangan kamu langgar. Wa qad ja'altumullah alaihi, dan kamu masa buat perjanjian itu kamu jadikan Allah sebagai kafil, sebagai penjaga dan sebagai saksi. Innallaha ya'lam ma taf'alun. Allah Ta'ala tahu apa yang kamu buat. Jangan kamu jadi seperti mana satu orang perempuan naqadat ghazlaha min ba'di ankatha,
Jangan kamu jadi seperti mana satu orang perempuan yang merungkaikan suatu benda yang telah dia jahit, yang dia telah pinta, yang telah dia buat sesuatu. Selepas sempurna dah benda tu, sempurna dah. Allah nak bagi tahu. Ini tak perlu tanya perempuan mana ni. Ini tamzilah daripada Allah SWT. Wow, satu kalau kamu langgar perjanjian yang telah dibuat dengan sebut nama Allah, maka kamu jadi seperti mana satu orang perempuan yang buat benda yang sia-sia, yang tidak akan bagi manfaat sedikit pun. Walaupun pada pandangan kamu, ni Allah Taala bagi tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum. Walaupun kamu buat tu, kamu langgar perjanjian tu, sebenarnya pada pandangan kamu tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatan hiya arba min ummah. Kamu beralasan dengan langgar perjanjian itu supaya kamu mendapat keuntungan. Kamu jadikan sumpah kamu itu sebagai peluang keuntungan untuk kamu jadi kumpulan yang mana lebih hebat lagi. Ini ayat ni payah. Ayat ni. Jadi Allah SWT bagi tahu sifat orang mukmin, nak bina generasi orang mukmin. Panduan daripada wahyu Allah SWT. Orang mukmin ni kalau buat perjanjian, maka dia tak boleh batal dah. Dia kena sempurnakan perjanjian itu. Jangan jadi seperti mana satu orang wanita yang mana dia pinta sesuatu dengan sempurna, kemudian dia buka semula, buat perkara sia-sia. Allah Ta'ala bagi tahu, ayat ni dituju pada siapa ni? Kamu buat perjanjian dengan satu kumpulan, kemudian kamu nampak kumpulan lain lebih hebat lagi. Itu sebenarnya. Orang ni kalau zaman kita dia panggil apa? Bijak dari sudut politik ni. Islam dia tak ada benda lagu ni. Islam ni jujur semata-mata. Kita buat perjanjian dengan satu kumpulan, kita sudah setia dah, janji setia dah, kita akan sama-sama kerjasama. Tiba-tiba kita nampak kumpulan lain itu lebih bagi manfaat pada kita, lebih memajukan kita, sehingga kita batal perjanjian itu. Allah kata jangan buat lagu tu. Tak boleh ada lagu ni. Ini dari sudut ni pihak kerajaan, bukan individu lah. Individu tu memang tak boleh dah. Individu tu sebab tu tak boleh. Kalau orang tu nedah kan, kita tak boleh pergi nedah. Dia merosak belakang. Individu tak boleh. Tapi daripada pihak kerajaan, sebab usul dia sama. Sebab tu kita bagi tahu Islam ni, semua amalat dia kan, usul dia sama. Usul dia la ilaha illallah. Usul dia, urut dia pun, tunjah dia yang sama. Jadi dia jujur belaka. Dia sudah akidah pun gitu dia. Dia sudah muamalat pun sama juga. Dia sudah muasyarat gitu juga. Dia sudah akhlak gitu, sama. Sebab tu kita nak tahu benda tu benar tak benar kan. Kita tengok benda tu, tengok dia usul dia ke apa dia. Ke mana dia ke bawah. Kita jangan tengok keindahan dia semasa tu. Kita terpedaya dengan benda tu. Sebab tu kalau kita tengok kosmetik semasa kan, memang kita banyak terkesan. Macam demokrasi dah tu. Tengok ada ruang hak molek. Nak banding dengan diktator ke apa kan. Kita ambil hak gitu, memanglah kita akan apa. Tapi ruang yang dibuka oleh sistem ni, dia menyebabkan kita pecah belah. Dia tak boleh. Sedangkan Islam dia bukan jalan lagu tu. Tak akan berjaya. Dan ni batil. Hak ni pula, ni Allah telah berumpama. Bagi Allah ni satu kerja bodoh. Sebab Allah yang tadbir. Kita ni orang mukmin, dah ikut wahyu Allah SWT. Dan wahyu Allah tadi, innallaha ya'muru bil adli. Berdiri kita atas satu. Ujian belakang. Hakikat kehidupan dunia. Kita jangan buat dunia ni kita yang mengurus, kita yang mentadbir. Kita boleh kita urus, kita tadbir juga, tapi kita sebagai seorang hamba Allah, kita terikat dengan kanun Allah SWT, dengan undang-undang Allah, dengan perintah Allah SWT. Ruang yang diberi pada kita sekadar kita boleh guna sebagai hamba setiap masa, sebagai hamba juga. Kita tidak satu kali pun kita ni tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Tak ada. Sebab tu Haji pun apa dia? Imam Mawardi dalam kitab dia kan, kitab tentang ahkam sultaniyah, tentang siasat, tentang politik kan, semua masa zaman dia kan.
Zaman apa 400 tahun hijrah. Ulama-ulama daripada dulu lagi. Yang mereka katakan maksud tak boleh pisahkan di antara politik dengan Islam ni. Dari sudut mana? Dari sudut pemerintahan. Bukan dari sudut cara untuk apa pemerintah dah. Itu tak ada kait, itu bukan politik dalam Islam. Yang dikatakan politik dalam Islam ni yang tak boleh pisahkan. Siapa pisah jadi kafir ni, dari sudut dia mengurus dan mentadbir negeri. Ni tak boleh. So ni semua ada. Nak mengurus ke apa-apa, nak ambil cukai ada kena ikut Islam. Boleh ambil cukai ke tak boleh cukai. Ni kena tengok agama dulu. Kalau dia rasa ketentuan cukai ni ke tak ada kaitan dah, kafir. Ni yang disepakati oleh ulama ni. Tak, parking lagu mana? Tak, ada kaitan dengan Islam ke? Kalau dia kata tak ada kaitan dengan Islam, tak boleh. Semua ada kaitan dengan Islam belakang. Yang dikata tak boleh pisah politik dengan Islam tu dari sudut pengurusan. Seperti mana kita berpendapat kita sebagai ketua keluarga bahawa untuk urus keluarga kita ni tidak ada kaitan dengan Islam, kafir. Kita boleh bina keluarga kita mengikut cara kita, tak ada kaitan dengan agama. Tak boleh. Tak boleh pisah kan? Tak boleh pisah belakang. Tak boleh pisah belakang. Tapi kita tukar asal gitu, tak apa langgar. Kita jadikan kita gambar kepada umat ni, pada masyarakat ni, usaha untuk rapah kuasa tu dengan sistem tu politik. Betul bukan politik. Politik yang dikata tak boleh pisah kan, dari sudut pengurusan tu. Tak dari sudut sistem cukai dia, dari sudut sistem semua sistem yang berkaitan dengan pemerintah, pengurusan. Hak tu tak boleh pisahkan daripada Islam. Tak boleh pisah daripada Islam. Bukan slogan kata dia dakwah Islam tu akan jadi, kerajaan itu akan jadi Islam bila slogan dia nak tegakkan tu, nak tegakkan ni. Itu polemik yang dimainkan sentimen saja. Yang dikatakan tak boleh pisah, ulama sepakat kafir belaka kalau dia beranggap bahawa dalam dia mengurus nak bina negeri ni dari sudut apa perkara yang berkait dengan masyarakat ni tak ada kaitan dengan Islam, dia boleh bijak sendiri. Tak boleh. Dah ni mari kita tengok. Hak ni berkenaan dengan perjanjian. Keadaan gini Allah Taala ni di Mekah lagi ni surah ni diturunkan. Dah sudah bina dah kerangka. Dah orang Islam ni kata Allah nak perintah supaya sentiasa tegakkan keadilan dengan ihsan. Dengan ihsan, bukan dengan apa dia? Bukan dengan kering itu, nak tegak keadilan kering. Tak ada dengan ihsan. Lepas tu kalau ni berkenaan perjanjian, Allah bagi. Jangan kamu jadi seperti satu perempuan yang mana dia buka balik apa yang dia pinta tu selepas dia sudah bina, selepas dia sudah pinta dengan sempurna. Buat apa? Perumpamaan ini untuk siapa? Untuk orang yang mana buat perjanjian dengan satu kumpulan, sudah sempurna dah, sebut nama Allah dah. Tiba-tiba dia nampak dengan kumpulan lain tu bagi keuntungan pada dia. Tak boleh, orang mukmin tak boleh. Tattakhiduna aiman, kamu jadikan perjanjian kamu tu, perjanjian yang kamu dapat guna tu sebagai apa? Dakhalan bainakum. Sebagai peluang untuk kamu naik, supaya kamu jadi bangsa yang kuat, dah. Jemaah yang hebat, tak boleh. Bukan lagu ni. Dah, ni kalau kita buat ni, kalau ngaji sains politik ni bijak ni gini ni. Ni satu kebijaksanaan ni. Bahkan dalam agama ni bukan bijak ni. Ni satu pengkhianatan, ni khianat ni. Ajib, dah. Innama yabluukum Allah. Sebenarnya Allah SWT uji kamu dengan perkara ni. Allah Taala buat keadaan tu. Keadaan tu Allah Taala buat. Tak apa-apa Allah Taala tak nampak sebelum ni. Ujian nak tengok kamu tu lagu mana. Bila kamu buat perjanjian, muamalah kamu betul ke tak betul. Semua tu Allah Taala bagi tahu, dia yang uji. Wa liyubayyana lakum yaumal qiyamah, supaya Allah Taala jelaskan kepada kamu hari akhirat nanti berkenaan dengan apa yang kamu berselisih. Ujian. Allah Taala tengok bila mari ujian lagu mana kita dengan perintah Allah. Tu sebenarnya ujian tu dia yang datangkan, keadaan tu dia yang datangkan. Cuma bukan masalah ujian, masalah keadaan tu lagu mana kita dengan perintah Allah tu. Bukan isu ujian, bukan isu sakit ke, bukan isu susah ke, bukan isu musibah ke. Isu sebenar ujian dia ke apa dia? Bila mari sakit tu lagu mana kita dengan perintah Allah. Bila mari musibah lagu mana kita dengan perintah Allah SWT. Bila mahu keadaan ni lagu mana kita dengan perintah Allah. Semua orang mukmin ni tawajuh dia perintah Allah lagu mana? Tawajuh dia perintah Allah lagu mana? Ini asal ujian. Walau sya Allah Taala bagi. Kalau Allah Taala nak, Allah Taala boleh buat kamu jadi satu umat yang tak berselisih. Allah Taala bagi tahu. Kalau Allah Taala nak ni semua jadi molek belaka, tapi Allah Taala buat jadi keadaan itu. Kita kena terima. Kita sudah baca dah surah sebelum ni ke tak? Qanun Allah, surah Ar-Ra'd, surah apa ni? Surah Hud. Allah Taala bagi tahu. Qanun Allah ni bila manusia jauh daripada Quran dan Sunnah,
jauh daripada wahyu Allah semua, jauh daripada panduan Rasul itu kan, dia akan berselisih, tak akan bersatu. Tak. Jadi untuk bersatu kerana Allah juga apa dia? Tak, bila umat ni sedia nak jadikan Allah dan Rasul sebagai kata putus, maka dia boleh bersatu. Jadi dua-dua ni qanun Allah Subhanahu wa taala. Qanun Allah Subhanahu wa taala. Walakin yudhillu man yasha, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah buat betul, dia sesatkan siapa yang dia kehendaki, dia boleh bagi hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Wala tus'alunna amma, dia kamu akan ditanya apa yang kamu buat. Sekali lagi, wala tattakhidu aymanakum, sebab benda ni besar. Benda ni besar. Tak, tanpa wahyu kan dah kita anggap tu benda kebijaksanaan. Bijak kita tak bagi untung. Islam bukan sekadar bagi untung, dia daripada mana keuntungan itu. Tak, daripada mana keuntungan yang dihasil tu, daripada mana sumber tu. Baik individu pun kena pastikan sumber dia halal, kerajaan pun kena pastikan sumber dia halal. Wala tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutha. Tengok Allah Taala bagi tahu ni ancaman daripada Allah. Jangan kamu jadikan perjanjian tak, kamu jadikan perjanjian itu sebagai satu sumber untuk kamu dapat keuntungan. Ya? Tak. Jangan bijak dalam bab ini. Bukan perjanjian ni kamu boleh buat sesuka hati, ke mana kamu nampak boleh hutang pada kita, kita buat. Kita boleh batas orang. Ni jadi orang jadi masalah. Tengok bila daripada bermula kerosakan gini yang menyebabkan dunia apa dia? Bertembung dengan perselisihan sehingga berlaku perangai ni. Nak berkhianat lagi. Jadi Allah Taala tarbiyah orang mukmin. Yang kamu jadikan sekali perjanjian sebagai satu sumber kekuatan untuk ekonomi kamu. Kalau kamu buat lagu tu, tak apa peduli kata perjanjian yang kamu buat tu dengan nama Allah Subhanahu taala tu, fatazilla qadamun ba'da, Allah Taala bagi. Kamu akan gelincir sebab kamu duduk di atas jalan yang betul. La wa tadhuqu su'a bima sadattum an sabil. Kamu akan ditimpa Allah, kamu akan rasa kepada keburukan dengan sebab apa yang telah kamu halal daripada jalan Allah. Tidakkah kamu ni memburukkan agama Allah Subhanahu taala, menyebabkan orang jauh daripada Allah Subhanahu taala, menyebabkan fitnah pada agama. Walakum adzabun adzim, dan bagi kamu azab yang besar, yang ancam ya Allah Subhanahu taala. Wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila, kamu jual tak perjanjian kamu dengan Allah dengan harga yang sedikit. Maknanya orang mukmin ni kalau sebut nama Allah ni orang boleh percaya belakang. Dia nak sebut bina gitu sebenarnya. Baik daripada peringkat individu apatah lagi peringkat negara. Ni besar benda ni, nampak biasa lah, tapi sebenarnya kalau orang mukmin lagu ni sifat ada ke tak? Barulah orang akan mari. Tak, barulah kau bina hubungan. Tak, benda ni asas dia. Orang nak kepercayaan, daripada kepercayaan ni barulah rasa keamanan, rasa ketenangan. Kalau tak ada kepercayaan, tak. Jadi Allah Taala bagi tahu, lapik dengan agama benda-benda lagu ni. Wala tashtaru, jangan kamu jual tak perjanjian kamu dengan Allah dengan nilai yang sedikit. Innama indallahi wa khair, sebenarnya di sisi Allah lebih baik lagi untuk kamu. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Ma indakum yanfad, tarik berkenaan dengan hakikat dunia ni. Allah Ta'ala bagi tahu punca dia kerana agama, orang buatlah saya kerana ekonomi, tak kerana dunia, macam-macam lah. Tak, batin ni memang lagu tu. Ma indakum yanfad, Allah Ta'ala bagi tahu apa yang ada di sisi kamu ni akan lenyap, akan hilang. Dan apa yang ada di sisi Allah itu yang akan kekal. Itu yang akan kekal. Wala najziyanna alladhina sabaru, kami pasti akan balas pada orang yang sabar di atas ujian Allah, bagi ganjaran bi ahsani ma, lebih baik lagi daripada apa yang mereka buat. Man amila salihan, ni janji Allah, siapa dia saja yang melakukan amal soleh, tak kira lelaki ataupun wanita, dalam keadaan dia benar-benar beriman dengan Allah, yakin dengan Allah, maka kami akan pasti bagi pada dia satu kehidupan yang baik, jamin pada Allah. Tak boleh kehidupan dunia, akhirat. Dunia nak banding dengan akhirat tak ada gapo. Tak ada gapo. Nabi bagi tahu dah, Nabi tarik para sahabat hakikat dunia kan. Akhirat dia akan dipanggil orang yang paling susah sekali daripada lahir sampai dia mati. Allah tak pernah bagi kesenangan, tak uji yang kesusahan. Bila balik akhirat, dah Allah Taala masuk dia sekejap dalam syurga. Allah tanya, wahai hamba aku, kamu pernah aku uji dengan apa-apa kesusahan? Dia kata apa? Tak ada ya. Tak ada susah kita. Susah, tak ada. Tapi sebaliknya, orang yang mana daripada kecil lagi sampai ke tua, bakal mati tak pernah rasa susah. Bila dicelup dari neraka tak, Allah Taala tanya, pernah aku bagi apa-apa nikmat? Dia kata tak pernah. Tak pernah senang. Tak ada. Nak hilang lenyap belakang. Hilang lenyap belakang. Dan benda ni kita rasa dah makin beramah kita lalui dah. Kalau dah atas dunia Allah Taala tunjuk dah. Kerja susah payah kita yang berhasil kan dah. Maka susah tu jadi nikmat pula. Kesusahan tu jadi nikmat. Jadi nikmat. Ni basirah dia panggil, basirah. Nampak. Wala najziyannahum,
dan kami akan balas untuk mereka ajrahum bi ahsani. Allah kami balas kepada mereka ganjaran itu lebih molek lagi daripada apa yang mereka buat. Kemudian panduan Allah Taala bila nak baca wahyu, bila nak baca Quran, fa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Bila kamu nak baca Quran, maka mintalah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. Baca Quran pun saya terganggu juga. Saya terdatang kan. Macam-macam waham, macam-macam wahyu. Tak bisikan-bisikan. Dia rosak apa? Dia rosakkan niat. Dia terasa lebih molek daripada orang lain. Tak rosak. Sebab tu minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Peringat ni kita ada musuh ni supaya kita sentiasa bergantung pada Allah, baru kita akan dibimbing, baru kita sentiasa akan dibimbing. Bahaya kita. Sebab jangan terpedaya dengan amalan, dengan gapo ke tak. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah dia bila melakukan amalan istighfar semua. Tahajud kan. Tahajud ni bahaya sekali. Orang tahajud macam kan. Ya. Orang sama tak rasa tu wali. Ya, sebab tu orang yang tahajud wabil ashar hum yastaghfirun. Pada waktu sahur istighfar. Bahaya. Tak bahaya. Bahaya kita rasa lebih baik daripada orang lain. Syaitan masuk tu. Syaitan datang ke bisikkan. Sebab tu Allah Taala bagi panduan bila baca Quran. Tak. Tapi bukan sentiasa lah. Bukan dia Nabi tunjuk pada kita kan. Bukan kita minta perlindungan tu dari sudut niat kita. Bukan kata nak baca tu kena baca auzubillah tu, tidak. Tak ada dalam hadis. Tak. Bahkan dalam semaya sendiri pun khilaf dah. Kita boleh tahu gitulah. Kalau dalam semaya tu khilaf. Luar semaya tak ada khilaf. Tak wajib. Baca auzubillah minasyaitanir rajim. Ini dalam semaya. Dalam semaya. Wajib ke? Tak wajib. Tak. Khilaf. Jumhur kata mustahab. Hatta mazhab Syafi'i sendiri mustahab. Tak wajib. Dia tak rukun. Mustahab. Jadi bila luar semaya itu lebih itu lagi lah. Tapi ni Allah Taala bagi tahu pada kita, dia bukan semata lafaz tu, maknanya kita kena beringat bila kita ni minta lindung daripada syaitan. Tak, bahawa kita ni ada musuh yang akan rosakkan niat kita, kita. Innahu laysa lahu, Allah Taala bagi tahu, innahu laysa lahu sultan alladziina. Sesungguhnya syaitan tu dia tidak mempunyai kuasa Allah, dia tidak memiliki kita, Allah bagi tahu. Ayat innahu laysa lahu, sesungguhnya tidak ada bagi dia sultanun, apa-apa kuasa ya. Nakirah situ maknanya sikit abuk tak ada. Tak ada syaitan. Sama ada jin ataupun manusia. Tak ada sikit abuk kuasa. Kepada alladzina amanu, kepada orang yang beriman. Ini janji Allah ni, kata Allah ni benar. Sebab tu orang yang dakwa ataupun dia kata orang tu kena ganggu kau jin, dikuasai dan dia tu syaitan juga sebenarnya. Dia tak sih. Dia ingat syaitan ni jin. Dia tu sendiri syaitan juga. Jalan dah dia jin syaitan dengan dia syaitan. Dia saya berlepas diri. Kalau dia berlepas diri benar-benar tawakal pada Allah, minta dengan Allah sungguh-sungguh kan. Allah Taala kata dah laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Jadi mukmin sungguh. Tapi moga ujian sahabat dengan jin ni pun dia ada kemanisan semua maksiat kan dia ada kemanisan dia. Tak. Semua dunia dia ada kemanisan dia, wanita dia ada kemanisan dia. Ada orang diuji dengan wanita, ada orang diuji dengan dunia, dengan pangkat, dengan jin. Ni semua hormat. Sebab orang kata dia tak nak berlepas diri, nak ganggu lagi ni macam-macam ni. Dah sama dengan orang diuji dengan dunia, dengan pangkat, dengan wanita, sama ya. Bukan tak boleh berlepas diri. Cuma dia Allah tak nak buat dia condong gitu. Memanglah dicondong gitu. Ada orang kan dia tak boleh dengan retina dia berakhir macam puasa pun berakhir juga retina. Dia ada orang lagu tu orang uji dengan retina, dia uji dengan harta. Setiap orang ni ada ujian dia. Ujian dia. Tapi ini janji Allah. Dengan Allah Taala bagi tahu, innahu laysa lahu. Apatah lagi hadis-hadis Nabi kan bagi tahu ajar pada kita sebenarnya cukup dah. Tak. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah SWT orang mukmin dia bertawakal. Innama sultan Allah Taala. Innama sesungguhnya hanya ni hasar ni. Sebenarnya Allah Taala bagi tahu sultanu dak kuasa yang diberi oleh Allah kepada syaitan ni, pada jin ni, dak untuk kuasa iman. Alal ladzi, kepada siapa dia? Alal ladzina yatawalla, kepada orang yang mana dokong dia. Nak baiknya dia, nak ikut dia. Walladzina hum bihi musyrikun. Lebih lagi walladzina hum, iaitu orang yang mana dengan Allah SWT musyrikun, syirik. Lagi berat.
Wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu alam. Bila Allah Taala tukar, ni jaminan daripada Allah. Bila kami tukar ayat dengan tempat ayat lain, Allah lebih tahu bima yunazzil, dengan ayat mana Allah Taala nak tukar. Qalu innama anta muftar, mereka tuduh Nabi kamu reka, bal aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak erti. Qul, katakanlah wahai Muhammad, nazzalahu ruhul qudus, yang menurunkan Quran ni siapa dia? Ruhul Qudus, Jibril alaihissalam, min rabbika bil haqq, dengan penuh kebenaran, liyuthabbital ladina, tengok Quran diturunkan untuk kamu, untuk tasbit orang beriman. Nabi daripada sahabat ketika mana Quran diturunkan, daripada kita. Wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa busyra, berita gembira pada orang mukmin. Wa laqad na'lam annahum yaqulun innama, kami tahu wahai Muhammad, ini Allah Taala rakyatkan dak kritikkan orang Mekah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu wahai Muhammad, mereka tuduh kamu innama yu'allimuhu bashar, sebenarnya Nabi Muhammad ni belajar dengan orang ni. Quran yang dia baca tu, dia ada belajar dengan orang. Tak. Orang mana tak sebut? Ahli tak sebut. Tak. Ada ahbar Yahudi lah, Nabi masa ginega, masa muda-muda dia ada kenada. Dia ada ngaji sama siapa dah tu. Tak. Dia orang itu bukan orang Arab. Tapi maklum percakapan Nabi ni seperti mana percakapan dia, sebab dia ahli tauhid lah. Kita tak pelik lah. Tak. Sebab ahlul kitab ni ada ahli tauhid. Tak. Ada yang mana tidak syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masih ada Nabi sudah bagi tahu dalam hadis kan, ketika mana Nabi diutuskan tu, Allah Subhanahu Wa Taala pandai manusia di atas muka bumi dengan keadaan sangat marah. Kalau dah tidak kerana ada sebahagian ahlul kitab yang mentauhidkan Allah, nasib Allah Taala kita azab. Tapi kerana ada ahlul kitab yang mana benar-benar mentauhid Allah Subhanahu Wa Taala, ada lagi sakit baki dia. Dan ini yang dituduh. Mereka tuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam nak belajar dengan orang lagu ni lah. Tapi Allah Taala bagi lisanul ladzi yulhid ilaihi a'jam. Bahasa yang digunakan oleh orang itu yang dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ajar Nabi belajar dengan dia tu a'jamiyun. Tak bahasa aja. Hak ni Quran ni wa hadza lisan arabi, ni bahasa Arab yang fasih, yang jelas. Bagaimana? Kamu kata Nabi belajar dengan orang lagu tu? Macam-macam. Ada. Allah nak bagi tahu. Allah nak jawab ni. Orang itu kan orang ajat. Ni Quran ni daripada Arab. Daripada Arab yang jelas, yang kamu faham. Kalau mereka kata dak Muhammad buat gini, Muhammad reka, dia belajar itu bahasa orang tu, tapi dia dapat kefahaman, lepas tu dia buat. Kalau kita kata takdir lagu tu. Tak. Yalah, kalau kamu kata Muhammad reka dengan ayat dia sendiri, dia belajar ilmu tu daripada orang tu. Dak isi dia tu. Cuma dia buat dengan bahasa Arab dia gini. Allah nak kata fatu bisul, buat mari juga. Buat mari seperti juga. Sama-sama Arab kan. Ayat lain kan. Buat mari. Tak boleh buat mari. Innal ladzina la yu'minu bi ayatillah, Allah tak nak begitu. Sesungguhnya orang yang mana tidak mahu beriman dengan ayat Allah, tu ya sebenarnya orang Mekah ni. Tak, mereka istikbar, rasa sombong, dia rasa waham dia tu kalau ikut Muhammad bahaya kita tu Itu yang punca. Mana orang Mekah sebenarnya, satu tak ikut Nabi, rasa sombong dia. Tak. Yang kedua sebab bahaya. Dia ada waham tu. Kalau kita ikut Muhammad ni, bahaya Mekah kita ni. Itu menyebabkan orang tak boleh nak. Dia ada diuji oleh keadaan-keadaan lagu tu. Allah sesungguhnya orang yang mana tidak mahu beriman dengan ayat Allah, la yahdihimullah, Allah Taala tidak akan bagi hidayah pada mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Innama yaftaril kadhib alladhina la yu'minun. Sesungguhnya orang yang mana mereka secara dusta kemudian nisbah pada Allah ni, orang tak beriman dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul kadhibun. Seperti mana terlebah-terlebah mereka. Orang Mekah, sadanatu Quraisy, nisbahkan suruh dia ni Allah Taala suka juga. Nisbahkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak illa ma malak, dia tambah tu. Kecuali apa yang Allah bagi izin. Dakwah gitu. Rekat-rekat dia. Man kafara billah ba'da imanihi illa man ukra. Kemudian Allah Taala bagi tahu berkenaan dengan apa yang berlaku sahabat di Madinah, di Mekah. Anak-anak muda khususnya lah, dia tak tahan, dia azab, dipukul, dipaksa supaya murtad, seperti mana riwayat daripada Ibn Abbas. Ramai juga anak-anak muda di kalangan sahabat yang mengaku seperti mana Ammar bin Yasir. Mereka dipaksa supaya ucapan kufur supaya mereka tidak diazab. Kalau mereka kata gini, aku lepasmu. Kalau mereka kata kufur dengan Muhammad, aku lepasmu. Maka mereka ucap. Diberi keiznan oleh Allah SWT. Ini ayat dia, man kafara billah. Siapa dia kufur dengan Allah selepas dia beriman, maka dia akan kena azab.
fa'alaihim, takdir dia fa'alaihim ghadab, maka ke atas mereka kemurkaan Allah, dia bagi mereka azab yang besar. Illa man ukra, kecuali orang yang mana dipaksa dalam keadaan hati dia mutmain bil iman, dalam keadaan hati dia tenang dengan iman, tapi kerana dipaksa. Orang kena azab siapa? Walakin man syaral bil kufri sadra, tak kena azab, kena kemurkaan Allah tu lepas ucapan kufur dalam keadaan dada dia lapar, senang hati dalam keadaan lagu tu. Waktu tu fa'alaihim, ke atas mereka ghadab min Allah. Jadi Ammar bin Yasir bila dia ucap lagu tu, dia pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hari ni musibah, hari ni hari paling teruk sekali." Nabi kata apa? "Tak, saya telah ucap, saya telah kritik kamu, tak, saya telah tuduh kamu macam-macam, kemudian saya telah ucap-ucapan kufur." Nabi tanya ke apa? "Kaifa qalbuk?" Bagaimana dengan hati kamu? Tak, dia kata mutmainnun bil iman. Dia kata, tak, hati saya tenang pada iman. Pada Nabi kata kalau gitu, tak. Kalau mereka igak pula, buat gitu pula, Nabi kata. Nabi buat gitu pula. Ini bila keadaan lagu tu, bukan ini dipanggil ini darurat sungguh ni. Ini kena kata sungguh, dah kena kata dah pun. Ayah dia kena bunuh dah, mak dia kena bunuh kerana azab ni di kalangan hamba keadaan gini. Dalam hadis lain pula Nabi bagi tahu, tak, Nabi suruh kita sabar, tak. Nabi suruh sabar kan, dalam hadis dalam Bukhari, dalam Muslim. Tak. Nabi suruh berjuang, bertahan, walaupun kamu dibakar, walaupun kamu dicicir, walaupun kamu dibunuh. Tak. Nabi suruh sabar. Mana tengok keadaan lah. Tak ada keadaan. Kalau agama terjejah, tak boleh. Kita kena bagi nyawa tu lebih utama lagi. Tak. Bila agama terjejah. Bila agama terjejah, bila perintah Allah terjejah lah. Agama ni perintah Allah lah. Tak. Tapi kalau agama tidak terjejah, tak, maka kita boleh takdim ke nyawa kita. Ini panduan sebenarnya. Ini mi'yar dia. Sebab tu para anbiya kan dibunuh, digapa. Tak. Dzalika bi annahum, demikian itu kerana mereka suka cinta pada kehidupan dunia berbanding akhirat. Allah Taala tidak akan bagi hidayah pada orang yang kafir. Ulaikal ladzina tama, itulah orang yang mana Allah Taala telah tutup mata hati dia, pendengar dia dan penglihatan dia, dan itulah orang yang mana ghafilun daripada akhirat. La jarama annahum, pasti sekali orang lagu ni di akhirat termasuk orang yang rugi. Thumma inna rabbaka lil ladzina hajaru min ba'di ma futinu, kemudian Allah Taala bagi kelebihan orang yang mana hijrah, tarik lagi sudah tarik surah ni, tarik hijrah. Thumma inna rabbaka lil ladzina hajaru, kemudian orang yang mana telah hijrah selepas mereka difitnah, diuji macam-macam, summa jahadu, kemudian berjuang di jalan Allah, wasabaru, dan bersabar, inna rabbaka min ba'daha laghafur, sesungguhnya selepas itu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Yauma ta'ti kullu nafsin, buat ke akhirat. Yauma ta'ti kullu nafsin tujan, hari yang mana Allah Taala bagi tahu, Allah Taala akan ampun dosa tu, hari yang mana setiap jiwa akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia setiap jiwa ni akan berdebat, akan bela diri dia sendiri. Dia ketika itu wa tuwaffa kullu nafsin man, Allah Taala akan sempurnakan apa yang dilakukan oleh mana-mana jiwa. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan diberi zalim sedikit pun. Allah Taala akan sempurnakan balasan, baik cara baik, jahat cara jahat. Setiap jiwa ni akan dibalas mengikut apa yang telah dibuat, yang telah dia buat. Kemudian akhir Allah Taala nak buat perumpamaan lagi, nak beringat pada Quraisy, pada orang Mekah ni, jangan jadi seperti mana satu negeri yang telah dibinasa oleh Allah. Wa daraballahu mathalan, Allah Taala buat satu perumpamaan lagi. Sebuah negeri kanat aminatan, yang mana negeri tersebut penuh dengan keamanan, mutmainnah, ya'tiha rizquha, aman dan makannya. Tengok aman, wa ta'am, dua perkara ni nikmatan, ada dua nikmat yang sangat besar. Ada aman dan ta'am. Allah Taala begitu. Allah Taala telah buat satu perumpamaan, satu negeri yang penuh dengan keamanan dan penuh dengan makanan. Fakafarat bi an'umillah, lalu mereka kufur dengan nikmat Allah. Kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa adzaqaha Allahu libasal ju', lalu Allah Taala telah timpakan pada dia apa dia? Bila kufur dia, Allah Taala tarik apa? Tarik makanan, tarik keamanan. Ini qanun Allah. Ini qanun Allah. Bila mereka kufur dengan nikmat Allah apa mula sekali? Nikmat apa? Nikmat iman lah, nikmat Islam, nikmat wahyu, nikmat rasul, itu nikmat. Sebab tu surah ni kan surah Ni'am dipanggil, sahabat panggil surah Ni'am. Dia surah ni mula kecil tentang apa? Nikmat mula-mula sekali apa dia? Wahyu. Nikmat tentang wahyu, Quran dulu. Kemudian nikmat kedua, Allah jadikan kita ni. Nikmat ketiga, makanan. Tengok. Nikmat ketiga, makanan. Sebut makanan dulu. Al-an'am. Al-an'am. Makanan. Bab besar.
Bila manusia kufur, Allah Ta'ala akan timpa ke lapar, dia juga tarik keamanan. Nah, sebab tu bahaya bila kufur dengan wahyu dulu tak. Bila manusia tak peduli pada wahyu, maka dia akan rosak pada apa? Bazir, dia akan bazir. Tak, dia akan jadi lagu tu. Tak, dia akan terjejah keamanan. Nah, Allah Ta'ala tarik keamanan. Itu Allah nak bagi tahu. Allah Ta'ala mula-mula Allah Ta'ala akan tipu ke apa dia? Kelaparan dulu. Lepas tu tak ada makanan. Bimakan, dengan sebab kerana perbuatan mereka. Bimakan yasnaun. Bukan sekali buat ni, kerana mereka sentiasa langgar, sentiasa kufur dengan Allah SWT. Sebab tu bahaya. Sebab tu kita ada peluang untuk islah umat ni. Tidak bahaya, tak padan bila mari ujian, mari musibah ke tak. Kerana sebahagian yang dibuat oleh orang kita ni, kita semua kena tak padan. Sebab tu baik kita susah payah, usaha gerak atas umat, biar umat berubah. Ni jamin daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan turun azab. Tak kena ada, kita bangkit. Walaqad ja'ahum rasulun minhum, telah datang pada mereka, Allah Ta'ala beritahu, rasul di kalangan mereka sendiri, mereka tolak, tak ikut. Lalu Allah Ta'ala timpakan azab, wahum zalimun, dekat mereka zalim. Oleh kerana itu, faqulu mimma razaqakumullah, makanlah daripada apa yang Allah Ta'ala bagi rezeki, halalan tayyibah wa halalan malak, washkuru nikmat Allah, syukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum iyyahu ta'budun, sekiranya kamu hanya pada Allah kamu sembahan. Sebenarnya yang diharai pada kamu dia bangkai, darah, daging babi, wa ma uhilla li ghairi juga, sembelihan bukan kerana Allah. Tapi bila kamu keadaan itu desak, Allah Ta'ala bagi tahu kamu boleh makan, tapi wala adin, jangan melampau. Innallaha ghafurur rahim. Semua darurat tetap makan naik belakang. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum, jangan kamu sekali-kali kata dengan lidah kamu, Allah Ta'ala bagi tahu, kamu sifatkan dengan cara dusta, hak ni halal, hak ni haram, tanpa wahyu daripada Allah SWT. Bahaya. Jangan. Litaftaru ala Allah, dengan kamu reka guna nama Allah secara dusta. Innal ladzina yaftaruna ala Allahil kadhib, siapa dia reka guna nama Allah secara dusta, tidak akan berjaya orang lagu ni. Mata'un qalil, Allah Ta'ala beritahu, kesenangan yang sementara. Wa lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Wa 'alal ladzina hadu, dan kepada orang Yahudi yang kami telah haraikan apa yang kami cerita pada kamu sebelum ni dalam surah Al-An'am dan surah sebelum ni kan. Wa ma zalamnahum, kami tidak buat zalim pada mereka, tapi mereka sendiri buat zalim pada diri mereka sendiri. Summa inna rabbaka lil ladzina amilus su'a bi jahalah, kemudian Tuhan kamu wahai Muhammad, summa inna rabbaka lil ladzina amilus su'a bi jahalatin thumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhan kamu Muhammad kepada orang yang mana melakukan kejahatan dalam keadaan masa dia jahil, dalam keadaan jahalah. Jahalah ni bukan tak tahu langsung, tahu langgar juga tak jahalah. Tak, bukan. Jahalah ni maksudnya tak nak kawal diri. Dan walaupun dia tahu tapi dia tak nak kawal diri kerana syahwat dia tu. Kerana bukan kerana kesombongan, bukan kerana lawan Allah, tak nak. Summa tabu min ba'di dzalik, kemudian dia taubat selepas tu. Wa aslahu, dia baiki. Inna rabbaka min ba'da, sesungguhnya Tuhan kamu selepas tu Ghafurur Rahim. Itu pertama. Yang kedua, orang yang mana buat dosa dalam keadaan jahalah ni, sebelum nyawa dia halkum, hak tu lebih mudah kan. Tak. Jadi bukan kata buat dosa, tahu buat dosa, tak ditaubat dah kan. Tak. Selagi nyawa bukan dia halkum. Selagi matahari tidak terbit daripada barat. Tak, matahari tidak terbit daripada barat. Selagi mana tidak keluar Ya'juj Ma'juj. Selagi mana apa dia? Nabi bagi tahu tanda-tanda alamat saat kiamat yang besar-besar tu tak keluar. Maka selagi itu pintu taubat terbuka macam. Inna Ibrahim, guna cerita Nabi Ibrahim pula. Inna Ibrahim kana ummatan. Ni contoh kita ni. Sekali lagi Allah nak ingat pada kita. Sungguh Nabi Ibrahim ni kana ummatan qanitan lillah. Nabi Ibrahim seorang tapi satu umat Allah Taala bagi tahu. Tak, ni Allah Taala puji Nabi Ibrahim. Kana ummatan apa? Sesungguhnya Nabi Ibrahim ni dia ni seorang yang mana pentarbiah umat ni, guru bagi umat. Dia seorang tu. Allah Ta'ala puas hati dengan dia. Allah Ta'ala angkat dia jadi imam bagi seluruh para anbiya. Bapa qanitan lillah. Qanitan lillah ni apa dia? Hati dia ni hanya tawajjuh pada Allah, hanya bergantung pada Allah, SWT. Dia bukan taat, dia taat masih juga. Dia qanitan ni dua orang yang Allah Ta'ala puji dalam Quran. Nabi Ibrahim dengan Maryam alaihissalam. Dalam Quran qanitan ni Allah Ta'ala puji sifat orang perempuan. Orang perempuan. Qanitan ni apa dia sebenarnya?
Pak gantung dia hanya terkesan dengan Allah SWT. Maryam apa dia jadi Allah Taala sebut kanat minal qanitin, masuk orang qanitin sebab dia ni ada orang yang ambil tanggungjawab pada dia, tapi dia tak terkesan. Nabi Zakaria yang ambil tanggungjawab tentang makan minum dia. Orang perempuan ni susah. Dia mudah jadi ke ayah dia sebagai pak gantung dia. Abang dia, kalau dia ada abang. Kalau dia nikah kat suami dia, dia nak jadi ke Allah sebab gantung ni susah. Tarbiyah dia susah. Sebab dia terlampau zahir sangat suami yang tolong, suami yang ni. Jadi sebab itulah dia kena tarbiyah, Sebab tu kisah-kisah sahabiah ni perlu diceritakan, boleh dibaca kan. Sebab kita kena latih. Ni sifat yang besar yang Allah SWT suka. Qanitan kepada sifat yang mana dia hanya jadikan Allah sebagai sebab gantung, bukan suami dia. Suami dia asbab, dia faham suami dia ni asbab. Batu. Sebab orang perempuan perlu sifat ni buat apa? Sebab untuk naikkan agama ni perlu pengorbanan dia. Sebab dia perlu pada suami, dia nak suami dia, tapi dia faham nilai agama. Sebab gantung dia bukan suami dia Allah. Jadi bila mari tutup tak agama, maka dia boleh lepaskan suami dia lagi. Dia tak takut. Dia boleh lepas suami dia lagi. Pergilah. Dia ni Allah Taala akan jaga. Allah Taala akan jaga. Seperti mana Hajar. Bila ni tutup Allah, Allah Taala tidak akan sia-siakan. Dia nak gitu. Barulah boleh jadi maju. Kalau tidak dia akan jadi pahala. Nak kira anak ni baik ni. Keadaan kita lagu ni tak boleh nak berjual, nak jual. Sedangkan kalau dia sifat qanitah ni, tengok Allah Taala cerita Maryam AS kira Allah Taala bagi rezeki direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan khusus pada Maryam, tidak. Itu orang yang ada sifat qanitan. Buat orang Islam ni kuat sebenarnya. Dia lebih mudah lagi sebenarnya. Dia tak perlu dah. Sebab dia tak perlu tanggungjawab. Dia tak ada tanggungjawab untuk cari nafkah ni ke perempuan, tak ada. Dia bila tak ada nafkah, tidak wajib atas dia. Benarnya kalau dia tawajuh pada Allah, Allah Taala akan bagi rezeki direct dia. Allah akan bagi rezeki. Orang lelaki kena tupik, kena pergi cari. Orang perempuan tak. Orang perempuan tu tak. Ayah dia kena tanya hadiah. Kalau ayah dia tak ada, adik-adik lelaki dia. Adik lelaki dia tak kali nikah, suami dia. Kalau suami dia cerang dia dalam iddah, suami kena cara lagi. Kalau suami habis, tak kembali pada ayah dia. Kalau ayah tak ada, adik-adik dia. Adik-adik tak ada, pak saudara. Demon ni. Kalau demon ni tak tunaikan tanggungjawab, tak tunaikan tanggungjawab, dia boleh dekat dengan Allah dah. Dia boleh putus dah dengan makhluk ni. Dia orang lagu ni Allah SWT akan datang tu. Sebab dia tak ada beban lain dah, dia tidak wajib. Dia keluar untuk sempurnakan keperluan dia tak perlu keluar daripada rumah dia. Perintah Allah Taala tak ada situ. Jadi dia duduk dalam perintah, kekal dalam perintah Allah. Orang yang duduk dalam perintah Allah Taala ni, Allah Taala akan datang bantuan. Allah Taala akan datang bantuan. Ni ajib sifat qanitan lillah. Sebab tu dia bukan tawakal semata-mata. Allah Taala puji Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan. Hanifan sifat apa? Condong ke arah kebaikan. Jauh daripada batin. Jauh daripada batin. Itu hanifan. Hanifan tengok Nabi Ibrahim kan, bila tetamu mari kan, malaikat mari singgah kan, mari ya, semudah lalu lembu, bakah lalu. Mana condong dia mana tetamu ni kena layak, kena hormat kan. Maka tu tetamu ni siapa? Orang yang mari musafir dia tu kerana kita, tu tetamu. Ni wajib 3 hari kita kena layan. Kita kena layan dia kalau dia mari. Layan. Walam yakum minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim tidak termasuk di kalangan syirik dengan Allah SWT. Selu sikit. Walam yakum minal musyrikin, tidak termasuk di kalangan musyrikin. Agak atas tak apa, tinggi. Syakiran li'anum. Kita tengok, bersyukur pada segala nikmat yang Allah Taala bagi pada dia. Ini Allah Taala tunjuk juga dalam surah ni. Sebab surah ni surah nikmat, surah nikmat. Tak, maka balas dia dengan mensyukuri, syakiran li an'amih. Seorang yang mana bersyukur dengan nikmat. Ijtabahu, Allah Taala telah pilih dia, wa hadahu, dan Allah Taala telah bimbing dia ila siratim mustaqim, jalan yang lurus. Dan kami telah bagi pada dia di dunia kehidupan hasanah, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan Nabi Ibrahim di akhirat benar-benar orang yang soleh. Allah Taala begitu. Summa auhayna ilaika, kemudian kami wahyu pada kamu wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim, ikut millah Nabi Ibrahim. Ikut millah Nabi Ibrahim. Tengok Allah Taala rakis soal. Ikut millah Nabi Ibrahim. Ingat semula pada kita. Serta millah Nabi Ibrahim. Apa dia? Millah Nabi Ibrahim. Taslim pada Allah. Tunduk hanya patuh pada Allah, perintah Allah. Wa ma kana minal musyrikin. Dan sekali lagi tidak termasuk yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala.
Tiba-tiba ayat ni gharib. Tak sepatut sambung lalu semua akhirat ud'u ila sabil. Ni mari ayat ni ayat ni muskil. Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi. Kita tengok terjemahan biasa. Sebenarnya Allah Taala bagi tahu tak, hari Sabtu ni telah difardukan ke atas orang Yahudi yang mana mereka berselisih padanya. Dan wa inna rabbaka, dan Tuhan kamu hemat akan buat keputusan di antara mereka pada hari kiamat berkenaan apa yang mereka berselisih. Tiba-tiba mari Yahudi. Tak, sebelum selepas tak payah jadi hairan. Tak, baca belakangmu. Begitu belakang Ibnu Katsir begitu juga. Tiba-tiba mari sini mari innama ju'ila sabtu. Sebenarnya Allah Taala bagi tahu difardukan ju'ila, dijadikan hari Sabtu ni ke atas orang yang mana berselisih sebelum ni. Orang siapa berselisih tu? Yahudi lah. Yahudi kan bila diperintah pada mereka supaya jadikan Jumaat sebagai hari raya, tak, mereka tak sih, mereka selisih dengan Nabi mereka. Tak, maka dijadikan hari Sabtu. Dan berkenaan dengan Tuhan kamu berkenaan apa yang mereka selisih itu pada hari kiamat nanti tu, Allah Taala sikit keputusan. Apa dia nak ayat? Kemudian ayat seterusnya tengok, ud'u ila, oleh kerana itu Ahmad, suruhlah ajak umat, teruslah dakwah kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah dan mau'izah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Ha ni nampak ke ada sambung dengan sebelum tu? Yang sebelum tu, summa auhayna ilaika, kemudian kami wahyu pada kamu Ahmad supaya ikut milah Nabi Ibrahim. Kemudian serulah manusia di atas milah Nabi Ibrahim ni. Ha ni innama ju'ila sabt. Sebab tu kalau kita terjemah, kalau tengok siap ke tak, jadi kita tak nampak kan. Yang paling hampir lah tak. Sebenarnya terjemah Sabtu tu bukan Sabtu lah. Kalau terjemah Sabtu sebagai hari Sabtu tu jadi masalah. Tiba-tiba kecil hari Sabtu. Sebenarnya ni Allah Taala bagi tahu tentang kepentingan apa, supaya ikut apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu taala. Ikut saja. Ikut seperti mana? Ikut perintah Allah Subhanahu taala. Jangan langgar perintah Allah. Sebab tu mari Nabi Ibrahim ni, tak, surah ni kan surah An-Nahl, kinayah bagi apa? Wahyu Allah Subhanahu taala. Tak, jadi seperti mana lebah. Tak, bagaimana kalau lebah tu Allah Taala kata apa? Ittakhidhi minal jibal, jadikanlah gunung-gunung sebagai rumah kamu. Lebah ni bila dia ikut seperti mana Allah Taala, Allah Taala wajib apa? Ittakhidhi, fasluki, kuli, tak, makanlah, tak, ikutlah jalan yang Allah Taala perintahkan. Lepas tu jadikanlah gunung-gunung rumah-rumah, tak, bukit-bukit, pokok-pokok semuanya. Lebah ni bila ikut saja perintah Allah SWT, Allah Taala bagi kepada dia kebaikan pada dia. Tak, keluar daripada perut dia kepada dia madu. Tak, dan sebagai penawar bagi manusia, sebagai penawar manusia. Ini Allah Taala isyarat supaya ikut wahyu. Dia surah ni sebenarnya nak ayat supaya ikut wahyu. Tak, supaya ikut apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sebelum tu cerita tentang Quran, kami turun kepada kamu Quran wahai Muhammad supaya kamu ikut. Tak, sebab tu datang kisah lebah. Dia hak ni pun ikut seperti mana? Ikut seperti mana Nabi Ibrahim, mari kisah Nabi Ibrahim. Sebab tu akhir mari kisah Nabi Ibrahim. Tak, mari kisah Nabi Ibrahim. Allah Taala bagi itu, thumma auhayna ila, kemudian kami wahyu pada kamu wahai Muhammad supaya ikut milah Nabi Ibrahim, hanifa wa ma kana minal musyrikin. Innama, ini sebagai ancaman. Sebenar Allah Taala bagi tahu, kalau kita tak ikut Nabi Ibrahim, tak ikut perintah Allah SWT, tidak sempurna, tidak taslim pada perintah Allah SWT, maka kita kena terjemah as-sabtu ni dengan makna lughah asal. As-sabtu dari sudut bahasa apa dia? Inqita', terputus. Terputus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terputus kalau kaitan dengan surah selepas ni kan surah Israel pula, terputus dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terputus bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebenarnya Allah Taala bagi tahu ju'ilas sab, dijadikan orang yang terputus dengan Allah Subhanahu Wa Taala alal ladzina ikhtalafu bihi, bukan orang khilaf apa? Khilaf dengan kita Allah, khilaf dengan perintah Allah, khilaf dengan milah Nabi Ibrahim. Allah Taala bagi ini. Sebenarnya Allah Taala bagi Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan memutuskan dengan bantuan dia, dengan rahmat dia, dengan nusrah dia kepada siapa? Alal ladzina ikhtalafu bihi, orang yang mana berselisih berkenaan dengan apa dia? Perintah dia, wahyu dia, kitab dia. Dan lepas tu orang yang mana nak bakal juga, wa inna rabbaka la yahkumu bainahum. Tak, jangan peduli. Tak, berkenaan dengan orang yang mana nak dakwa dia betul juga, walaupun dia khilaf dengan perintah Allah, dia khilaf dengan Rasulullah, dia dakwa dia betul juga. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum. Sesungguhnya kamu akan buat keputusan di akhirat nanti berkenaan apa yang selisih. Sesat. Dia ni lebih sesuai lagi sebenarnya. Sebenarnya Allah bagi inna majina bukan hari Sabtu Bani Israel langgar, tidak. Ni Sabtu ni sudut lughah, dari sudut kawah inqita'. Dia memang dari sudut lughah pun inqita'.
Dan hari Sabtu tu dinama Sabtu sebab apa? Inqita'anil amal, dia berhenti daripada kerja. Hari rehat, dia panggil rehat. Kita ambil dari sudut bahasa. Bahasa ni pun bahasa azab daripada Allah Ta'ala. Maknanya orang yang mana Allah Ta'ala bagi innama ji'na, kami jadikan seperti mana orang yang kami laknat pada hari Sabtu tu, Bani Israel. Sebab apa jadi Allah Ta'ala alal ladzina ikhtar, kerana mereka khilaf dengan perintah Allah SWT, khilaf dengan kitab Allah. Jadi ini ancaman. Sebab ayat tu Allah Ta'ala bagi tahu, kami wahyu pada kamu wahai Muhammad, bagi tahu cerita Nabi Ibrahim, ikutlah milah Nabi Ibrahim. Mana soal Allah beritahu, jangan kamu langgar, jangan kamu khilaf dengan Nabi Ibrahim. Kalau kamu langgar milah Nabi Ibrahim, langgar perintah Allah SWT, maka Allah Ta'ala bagi tahu kami jadikan orang seperti ini, orang yang terputus dengan rahmat Allah, terputus dengan bantuan Allah, terputus dengan nusrah Allah SWT. Baru sama semula, ud'u ila, oleh kerana itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Teruslah ajak umat kamu kepada jalan Tuhan kamu dengan penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah. Wajadilhum billati ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an, sesungguhnya Tuhan kamu lebih tahu siapa yang sesat daripada jalan dia. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dia lebih tahu siapa yang berada di atas petunjuk. Bukan wa huwa a'lamu bil muhtadin, ni dia lebih tahu siapa yang nak petunjuk. Al muhtadin ni orang yang nak petunjuk. Orang yang nak petunjuk Allah akan bagi lalu. Ta'ala akhir bagi, dia lebih tahu. Dia lebih tahu siapa yang sesat daripada jalan dia. Dia lebih tahu. Dia lebih tahu siapa yang nak petunjuk. Allah Ta'ala akan bagi. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqitum. Bila kamu diganggu, bila kamu di apa dah? Disakiti, maka balaslah seperti mana yang kamu disakiti. Mana berlaku adil. Orang Islam ni adil. Dia tak boleh lepas ni ni dah hijrah kan, siaplah nanti aku boleh balas denda ni, aku meleh belakang lepas ni. Ni nak hijrah kan, dia gitu kan. Orang dia perambak daripada tanah air dia nak hijrah kan, daripada Mekah ke Madinah ni, nak release rasa tekanan tu, nak marah tu tak apa. Hari ni kita susah. Siap lepas ni kalau kita ni awal-awal lagi sudah terbiah dah orang Islam. Tak ada benda-benda kita orang Islam, tak ada. Orang Islam ni jalan cerita dia jalan baru. Dia bukan drama, tapi kita duk tengok umat Islam dia duk tengok drama ke tak? Orang buat ke tak? Kita duk baca cerita orang lain. Tak, jadi jiwa tu jadi jiwa orang lain. Jadi tengok kezaliman kat jadi separa bihu. Tak tengok orang lain. Lagu mana nak jadi hero, nak kata kalau boleh nak enjang-enjang ni mana zalim ni tak. Dia jadi gitu drama gitu. Jadi jiwa memberontak gitu. Sedangkan kita tengok Quran, lagu mana cari jalan. Mana kalau setakat keadaan masyarakat, masalah negara kita lagu ni sebenarnya ulama-ulama waris para anbiya ni ada jalan bijak lagi. Jalan tak perlu dengan tekanan lagu ni. Jalan pujuk. Orang kita, sama-sama kita, cara memikir sama. Patut boleh pujuk. Boleh pujuk pemimpin ni supaya taat pada Allah SWT. Pujuk mereka, pujuk masyarakat. Kerjasama berlaku. Ulama ikhlas. Tak ada kepentingan ke apa. Nak supaya taat pada Allah, nak pemimpin taat pada Allah, nak umat ni taat pada Allah SWT. Ini nubuah. Ini apa dia? Pewaris para ulama, para nabi ni. Patut bangun buat gini. Ini tidak, kita terperangkap dengan agenda orang lain, dengan cara orang lain, menyebabkan kita pun balas. Kita dapat peluang juga dengan jalan lagu ni untuk dapat kedudukan dan harta. Lepas tu ulama tu nampak juga dengan jalan kita belakang dia jadi kepala tu pun duduk jalan tu pun balas sama-sama ulama. Ya ruang. Sebab tu tak boleh. Sebab tu dak Islam bukan lagu ni, dia ada jalan dia sendiri. Jalan dia kemah, jalan tak ada apa dia. Dia tidak akan jadi seperti mana macam filem gitu, tidak. Dia lebih harmoni lagi. Lebih harmoni. Kalau ulama berjumpa gopo semua. Tapi bila kita pecah belah lagu ni kan, okey guna kita. Bahawa guna tak lepas, pakai baca doa sudah. Jadi lagu tu. Jadi kita bila kita buat gini, ulama buat lagu ni dah. Jadi tak ada nilai. Jadi nilai kita bila dalam majlis kedudukan bilik kita, bagi baca doa. Tak. Bahagia diguna kita buat tepat lagu ni. Ya sepatutnya kita ni sebagai pemimpin umat tak tegur belakang, tegur pemimpin, bagi tahu tentang akhirat, tegur rakyat supaya taat pada pemimpin, tak sabar dengan ujian, doa lagu mana dia lebih harmoni lagi. Tapi orang tak si. Tapi ni dibina tak kesilapan yang kezaliman yang orang buat pada kita ni, Allah Taala bagi tahu wa in aqad, sekiranya kamu dizalimi, tak hak kamu diambil, fa'aqibu, Allah Taala bagi tahu bimisli ma uqibtu, maka balaslah seperti itu juga. Seperti itu je. Jangan lebih-lebih. Jangan. Wala in sabartum, tapi ingat, sekiranya kamu dapat sabar, lahu wa khairun lis-sabirin. Kalau kamu dapat sabar,
tak tunaikan hak, tak tuntut hak tu, maka itu lebih baik lagi untuk orang sabar. Sesal. Boleh sama. Macam Nabi Yusuf, kita lalu dah. Tengok Nabi Yusuf. Bila siapa kita berkuasa, la tathrib, tak perlu buka semula kosong-kosong. Lama tutup lalu. Islah. Tak baik lalu jiwa umat. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang Mekah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Oleh kerana itu wahai Muhammad ni, akhir pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sabar sajalah. Dek, wa ma sabruka illa billah. Dan kamu tidak akan dapat sabar melainkan dengan bantuan Allah. Tengok. Lagu mana dengan bantuan Allah? Bila sabar ni lagu mana? Wasbir. Lepas tu fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Ni ayat tengok sabar sebelum ni. Lagu mana nak sabar dengan bantuan Allah? Allah Taala ayat sabar, lepas tu apa? Wastaghfir. Istighfarlah di atas dosa kamu. Bertasbihlah pada Allah SWT pagi dan petang. Ini cara Allah SWT. Dan ini cara untuk dapat kekuatan daripada Allah untuk kita sabar. Wala tahzan alaihim. Jangan kamu sedih lagi ke atas kedegilan mereka ni. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Jamin daripada. Jangan lagi kamu rasa sepik dada. Mana bimbang berkenaan dengan perancangan mereka. Jangan. Kita tak perlu. Hifazah daripada Allah SWT sudah ada dah. Dari surah Hijri kan, fasda' bima tu'marun. Tu ayat. Jangan takut dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Taala. Inna kafainakal mustahzin. Kami sudah jamin tentang keselamatan kamu. Bukan pada Nabi je. Tidak. Orang yang mana buat kerja seperti mana kerja Nabi. Surah Hijri ni salah satu sudut yang kita baca. Surah Hijri, kemudian surah An-Nahli. Surah Hijri ni kita bagi tahu dah surah tu sebagai isyarat ancaman daripada Allah kepada orang Mekah yang buat zalim pada Nabi dan orang sahabat di Mekah. Boykot, tak boleh nikah, tak boleh jual beli, kena keadaan tu. Seperti mana kaum Samud, kaum Nabi Saleh tu buat zalim pada orang lain zaman Nabi Saleh dari surah tu. Jadi surah tu Allah SWT bagi tahu tentang apa dia? Tentang penjagaan dia. Quran ni, agama ni Allah ambil tanggungjawab jaga. Dari surah Hijri, kami yang turunkan Quran dan kami yang jaga Quran. Allah Taala bagi tahu. Mana Quran ni kepada agama keseluruhan. Jadi agama ni Allah Taala jaga. Nak tenai pada Nabi dan surah Hijri ayat kepada agama ni aku yang jaga. Kemudian bila Allah Taala jaga, tak ada siapa boleh rosak dah. Yang kedua nak jamin Allah. Inna kafaina, Nabi Allah Taala jaga. Kemudian ayat selepas tu kan, surah Hijri kita baca. Ajiklah. Lepas tu kemudian walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nas wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Langit pun aku jaga. Langit pun Allah Taala jaga. Bumi pun Allah Taala jaga. Kemudian cerita tentang iblis. Iblis akan sesatkan manusia. Allah Taala bagi kalau kamu benar-benar ikhlas pada Allah Taala, mu pun aku jaga juga daripada gangguan iblis. Jadi tengok surah Hijri kan dah. Jaminan agama ni Allah Taala jaga. Allah Taala buat betul dah. Tak ada boleh ganggu dah. Agama Allah Taala jaga, nabi pun Allah Taala jaga. Lepas tu langit pun Allah Taala jaga, bumi pun Allah Taala jaga. Dah. Lepas tu gangguan daripada iblis pun Allah Taala jaga. Pas takut apa lagi? Teruskan dakwah. Dia mari surah ni pula. Surah ni cerita tentang nikmat. Nikmat ke apa surah ni? Nikmat mula-mula sekali tentang nikmat wahyu. Nikmat wahyu. Nikmat Allah. Dan wahyu ni kalau ikutkan saja dah. Makhluk yang tidak ada otak pun kalau ikut boleh kebaikan, pas kita lebih lagi makhluk yang ada akal. Kata? Tentu dah makhluk yang mana Allah Taala jadikan untuk kita. Dunia ni yang dijadikan untuk kita. Allah Taala berkali-kali bagi tu, langit untuk kita, bumi untuk kita, semua gunungan untuk kita, semua dijadikan untuk kita. Kalau kita guna ikut seperti mana Allah Taala wahyu, kita tak tahu lagu mana. Batu Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Kalau setara makhluk yang tidak ada otak, An-Nahlu ni, lebah ni, ikut apa yang diwahyukan oleh Allah Taala. Tengok Allah Taala jaga mereka. Allah Taala bagi kebaikan, hasilkan kebaikan. Ini dari sudut surah ni. Jadi Allah Taala beritahu sabar sajalah dan kamu tidak dapat sabar melainkan dengan bantuan Allah. Dengan apa dia? Dengan ibadat pada Allah SWT. Dengan tawajuh pada, dengan ikut perintah Allah. Dan jangan sedih. Dan jangan lagi kamu rasa sepik dada berkaitan dengan perancangan mereka. Jangan peduli. Kamu tak perlu peduli. Penjagaan Allah SWT pada kamu ni sempurna dah. Sebab tu agama ni pun sempurna. Sebab tu kita jangan perasan kita jaga agama ni. Allah Taala ayat dah dalam surah Hijri kan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Kami yang turunkan agama ni. Dan kami yang bertanggungjawab, tak ada orang lain. Bukan Nabi buat bertanggungjawab ni. Tapi bila kita ikut perintah Allah Taala, jaga lalu. Tak, kita ikut perintah Allah SWT, dan Allah Taala jamin, Allah Taala akan pelindung kita. Begitu juga dalam surah Maidah kira.
Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Tengok. Wahai Nabi, sempurnakanlah risalah ni. Sampaikanlah risalah dengan sempurna. Kalau kamu tak sampai dengan sempurna, kamu tak sampaikan risalah. Tapi kalau kamu sampai dengan sempurna, wallahu ya'simuka minan nas. Tengok. Ismatullah, penjagaan Allah ni berkait dengan tabligh, risalah dengan sempurna. Mana orang yang sama? Siapa-siapa, bukan Nabi, siapa dia sampaikan risalah dengan sempurna, dah, kadar kemampuan dia dengan sempurna, Allah akan bagi ismah juga, bagi penjaga, bagi pelindungnya. Ismah sini bukan maksud daripada dosa, tidak. Ismah sini daripada musuh. Daripada musuh. Allah Ta'ala akan jaga. Allah SWT akan jaga. Dari sini pun Allah Ta'ala beritahu. Wala, jangan kamu rasa takut, jangan rasa sepit dada dengan perancangan mereka. Perancangan mereka ke apa? Nak bunuh Nabi. Ni surah ni nak, Abu Talib dah mati dah. Dah. Nabi tak ada pak megah dah. Dah. Dulu orang sakut dengan Abu Talib ya. Sekarang tak ada dah. Allah Ta'ala ambil tanggungjawab dah. Dah. Allah Ta'ala ambil tanggungjawab. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Tengok. Sesungguhnya Allah SWT bersama dengan orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan orang yang mana? Muhsinun, yang buat baik. Masuk surah Isra. Surah yang sangat besar. Surah Isra. Nabi panggil surah ni surah Bani Israel. Nabi panggil surah ni surah Bani Israel. Tapi Allah Ta'ala namakan surah ni surah Isra. Isra ni apa dia? Perjalanan pada waktu malam. Kita lalu dah perkataan Isra. Surah Hijri kan? Fa asri bi ahlika biqat'in min al-lail. Nah, Allah malaikat bagi tahu pada Nabi Lut. Bawalah keluar keluarga kamu pada waktu malam, biqat'in min al-lail. Bawalah. Sini Isra. Sini Isra. Kita tahu dah Isra Mi'raj kan? Isra daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Daripada Madinah ke Sidratul Muntaha. Tak, situ Mi'raj. Sepatut Mi'raj lebih besar lagi daripada Isra. Isra tak ada gapo. Tak, kalau Isra satu zaman dulu jadi mukjizat. Tak. Perjalanan satu malam aja pergi balik daripada Mekah ke balik, daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Ada zaman yang berlalu seperti zaman kita ni, orang boleh pergi satu malam ke? Tak, ada jet peribadi ke tak? Mekah ke Palestin. Tak, Mekah ke Syam. Boleh. Kalau lebih besar lagi Mi'raj sebenarnya, tapi tidak, Allah tak guna Mi'raj, guna Isra. Sebab Isra ni dia bukan semata-mata perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Dia satu peristiwa perpindahan. Tak, daripada kepada dia, daripada kepimpinan daripada Bani Israel kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Ismail. Kepada Ismail. Situ kan bila Nabi sampai situ kan semua para anbiya sudah tunggu belakang dah kan. Semua anbiya. Nabi Ismail kan. Nabi jadi imam. Semua tunggu Nabi jadi imam. Dak belakang dia Nabi Musa, belakang dia Nabi Ibrahim. Belakang Nabi. Itu perpindahan imam, perpindahan kepimpinan. Sebelum ni semua Bani Israel. Kita baca dah sebelum ni. Dak, semua Bani Israel. Bani Israel belakang. Dak. Jadi contoh. Dak, Bani Israel ini contoh pada kita. Tapi bermula sini maka bertukar. Dak. Isyarat secara jelas bahawa dipindah pada Nabi. Jadi Isra ni satu peristiwa yang sangat besar, perpindahan supaya umat ni sedar bahawa sekarang ni bahagian pimpin agama, pimpin dunia ni sekarang dia, bukan Bani Israel. Jadi boleh kecek dia kata sebelum kena kontrol ke Israel belakang, kena kontrol ke Israel belakang ni. Dia mahu habis dah. Kita lah ni. Nak timbulkan syuur tu umat ni, umat baru, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Dan ni kita ni generasi baru. Generasi baru. Generasi yang mana yang sepatut pimpin dunia. Yang pimpin dia bukan Bani Israel. Yang kedua, ajib Bani Israel ni. Dalam Quran kan Bani Adam, Bani Israel. Tak ada Bani lain dah. Ya Bani Adam, ya Bani Israel. Tak ada. Mana Bani Adam, Bani Israel ni sebenarnya? Betul lah. Sebab kisah kita baca surah Maidah kan. Watlu alaihim naba abnai Adam. Bacalah pada mereka wahai umat kisah dua orang anak Adam. Mana kisah tu? Kisah dalam surah Maidah kan. Maidah surah Bani Israel juga. Duduk dalam Maidah, lepas tu siap dia tu kisah tu duduk mana? Kisah tu duduk tengah-tengah cerita tentang Bani Israel. Tak, sebab tu sebelum kisah Bani Israel, kisah watlu alaihim naba abnai Adam tu kisah apa? Kisah berkenaan dengan Bani Israel. Nabi Musa ayat pada Bani Israel. Tak. Idhab anta, Bani Israel pada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Lepas tu watlu alaihim naba abnai.
Watul alim naba abnai. Kemudian lepas watul alim naba abnai, min ajli dzalika katabna ala bani Israil. Kisah Bani Israil. Lepas tu kisah Bani Israil, sebelum tu kisah Bani Israil, tengok tu kisah anak Adam. Jadi anak Adam, Bani Adam dengan Bani Israil ni Hutullah. Allah Ta'ala khitab dua ni dalam Quran. Dan itu yang ketiga, yang dua. Yang ketiga ajib dari surah Isra ni dah. Perkataan manusia paling banyak sekali sebut dalam surah ni. Al-insan. Al-insan dari surah ni paling banyak sekali. Dalam Quran ada surah insan, surah dahri ya, surah al-insan. Sekali dia sebut hal ata al-insan. Sekali tu dia sebut, mereka tak sebut dah. Nah, tapi surah ini banyak kali sebut tentang insan, tentang manusia. Dia tu bukan saya saja. Itu bukan saya saja. Semua panduan belakang, semua. Mana Bani Israil, Bani Adam, insan. Mana yang sebenarnya kalau kita perhati sebenarnya, kita tengok sifat-sifat Bani Israil, itu bukan Bani Israil semata-mata. Ini sifat manusia. Sifat manusia. Sifat manusia. Manusia yang tidak ada hubungan dengan Allah SWT, dia akan jadi lagu ni. Dia akan jadi lagu ni. Tak. Kalau perhati sebenarnya bukan Bani Israil semata-mata, tidak. Tak. Dia akan jadi seperti mana? Bani Adam, anda tengok Bani Adam deki kan tak? Korban dia tak diterima. Dia bunuh adik-adik dia tu kerana deki semata-mata. Betul nak kawal diri. Nak kawal diri. Tak. Ni sifat manusia. Manusia bila dia tak ada hubungan Allah, tak nak kawal diri. Tak. Nabi beritahu kan, iblis ayat. Sebab tu iblis berani cagar manusia, cagar diri dia masuk neraka untuk sesatkan kita ni, dia tahu dah. Bagi boleh kecek. Bagi boleh. Pas kita umat ni, umat boleh kecek belakang. Sebab tu kita nak pimpin umat kita, dia ingat ke? Tak. Sebab tu umat ni perlu tarbiyah. Perlu tarbiyah. Kita bukan boleh naikkan agama dengan kalau saat kita pergi pemerintah belakang baru jadi belakang. Bapak kita pakai sokong bapak kita, tak jadi. Sebab saya tu ular di atas tu. Kalau kita pun dia sudah amalan sepuluh dia, 10 orang lah ni sebenar. Tak. Naik atas tu 10 tu dia juga tak lewat juga. Kita tengok dah kan, tak lewat kan. Jadi sebab tu dia perlu tarbiyah. Dia sebab tu kena tarbiyah dengan amalan. Tarbiyah dengan amalan ni dia boleh jadi orang yang mana sangat jelas. Dia orang yang mana orang iblis tak boleh nak konsep siapa dia? Orang yang mana mukhlasin. Orang yang buat amalan ni kerana Allah SWT. Kerana nak jadi hamba Allah. Orang mukhlasin ni kan dia nak apa? Dia nak akhirat. Akhirat. Barulah kalau nak pangkat, iblis masuk lalu, nak dunia iblis masuk lalu. Iblis tahu, iblis mahal hebat kau ni. Tapi orang yang mana mukhlas, buat amalan ni, Allah bagi illa ibadakal mukhlasin. Illa ibadiyal mukhlasin. Kecuali hamba aku mukhlas. Mukhlas ni apa ni? Orang yang buat hati kerana nak Allah. Kesan dengan Allah. Bila nak Allah ya, iblis tak lewat kabar. Iblis tak lewat kabar. Dan nak Allah ni kena jelas tentang Allah. Tak jelas tentang akhirat, jelas tentang akhirat. Jadi kita tengok surah ni. Dan surah ni juga paling banyak cerita tentang Quran. Ajib surah. Paling banyak cerita Quran. Dan memang oleh kerana perpindahan daripada nubuah, daripada kepimpinan daripada Bani Israil kepada Nabi SAW. Dan kemudian Nabi ada Quran. Dan surah ni ayat yang paling hebat sekali bagi kita tentang Quran kan, Allah Taala bagi tahu kul, katakanlah Muhammad, sekiranya manusia dan jin berkumpul bekerjasama untuk datangkan seperti mana seluruh manusia dan seluruh jin boleh duduk mesyuarat sekali untuk datangkan seperti mana Quran hebat, dari sudut hukum ke, dari sudut bahasa dia ke, semua ni Allah nak katakan nasib mereka tak akan mampu datangkan seperti mana Quran walaupun mereka bekerjasama. Dalam surah ni mana dari surah ni satu sudut lagi hadirin hadirat, Allah Ta'ala nak suruh kita rasa istisyar nilai Quran yang begitu tinggi sekali. Dia memanglah kita kena kecek gini dulu. Memang surah ni memang gitu. Dan walaupun sebelum ni sudah daripada Araf lagi, kita tentang Quran kita sudah baca dah bahkan daripada Baqarah lagi. Orang mukmin ni kena diberitahu pada dia, kena muzakarah dengan dia, kena hidupkan dia dah. Biar dia rasa bahawa tak ada yang lebih agung lagi, lebih hebat lagi, lebih daripada kita Allah. Baru dia bangkit. Kalau orang mukmin ni ada benda lagi lebih hebat lagi daripada orang ni kan dah. Nak bangkit lagu mana? Kita dapat megan. Sebab tu kita kena bina lah. Kena bina. Seperti mana para sahabat telah dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena ajak tadabbur, kena ada amalan dalam rumah kita. Baik kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ni surah mula-mula kita jumpa bermula dengan subhana. Ajib kan? Subhana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dan kita terjemah, kita tidak terjemah lain. Subhanalladzi kita terjemah dengan Maha suci Allah. Maha suci Allah. Maha suci alladzi yang
asra bi amrihi, yang memperjalankan hamba dia, hamba Allah. Nabi ni sebagai hamba. Tak. Pada waktu malam. Jadi asra ni bukan perjalanan pada waktu malam, dia kalimah dah asra ni memperjalankan seorang hamba, bawa Maha Suci alladhi, yang bawa hamba dia ni pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau asra ni perjalanan pada waktu malam, tak perlu tulis malam dah lah. Bawa tulis malam seperti fa asri bi ahlika bi qit'in min al-lail. Dak Nabi Lut, Allah malaikat beritahu pada Nabi Lut, bawa keluarga kamu dak pada waktu malam. Sebab apa? Sebab perkataan asra tu dia tak ada kaitan dengan malam tu pasti dak. Kalau perkataan tu khusus untuk malam, tak perlu sebut dah malam tu. Sini pun sebut, sana pun sebut dalam surah Al-Hijr. Jadi asra ni seperti mana kalimah memperjalankan. Allah SWT bawa jalan. Tak. Nabi SAW. Cuma subhana. Subhana sepatut kita bahas masa akhir Quran ni lah. Surah yang dimulakan dengan tasbih. Dia ada 7 surah juga. Tak. Sabbaha yusabbih. Subhanalladzi. Allah Ta'ala mulakan dengan tasbih. Jadi sabaha, simbaha ni dalam bahasa Arab ni maksud apa dia? Maksudnya satu pergerakan yang sentiasa. Itu sabah. Sebab tu dia panggil orang berenang kan tak? Yasbahu fil bahri. Satu ya tak? Kalau berenang dia tak panggil yaf'alu atau yuharriku yadaihi fil bahri dah. Dia kata menggerakkan tangan ke dah. Dia gambarkan orang dalam bahasa Arab orang berenang ni ke apa? Yasbahu fil bahr. Yasbah fi nahri. Nah. Yasbahu Ahmadu fi nahri atau fil bahri. Bawa guna yasbah. Sebab yasbah ni satu fa'il yang menunjukkan sentiasa, bergerakkan itu sentiasa. Sebab orang berenang ni gerak sama. Orang berenang ni gerak sama. Dan sebab tu Allah Taala bagi surah wa fil fulki yasbahun. Tak dalam Quran ke tak? Falak semua ni. Sentiasa bergerak kan? Wa fil fulki yasbahun. Allah Taala bagi tahu. Tak. Semua galaksi-galaksi itu bergerak belakang. Allah tak guna yaf'alun, tak, dia guna yasbahun. Sebab yasbahun ni sentiasa bergerak. Dia asal maknanya pergerakan. Dia makna dengan Maha Suci sebenarnya bila dia mutaaddi dengan an sebenarnya mutaaddi dengan harfu ja'an, macam subhanahu wa ta'ala amma yusifun. Subhanahu wa ta'ala amma itu sebenarnya pergerakan juga. Cuma harfiah dia tak kena. Jadi subhanahu wa ta'ala amma ke? Subhanahu ni pergerakan yang sangat banyak sehingga jauh. Sabahaan jauh. Kerana pergerakan menjauhi. Sabahaan ni maksudnya pergerakan menjauhi. Jadi perkataan mengatakan Allah ada anak, Nabi Isa ni anak Allah, malaikat ni anak Allah, Uzair ni anak Allah. Sebab tu Allah Taala akhirnya subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Sangat jauh sebenarnya terjemah sangat jauh daripada apa mereka sifatkan tu. Sangat pergerakan yang sangat jauh, nak percakapan yang sangat jauh. Dia nak gambarkan begitu. Sebab tu tak boleh nak terjemah lagu tu payah kan, nak buat ayat panjang. Jadi ulama-ulama lurah dia kata subhan Maha Suci. Maha Suci maksud apa? Sangat jauh juga. Ya ada makna gitu kan. Maha Suci ni apa dia Maha Suci ni? Nak bersih kau jadi cuci kan. Dan bukan maksudnya dia apa dia makna nisbah kepada Allah ada anak ni. Tak ada, tak terlibat langsung, tak sentuh dengan Allah langsung. Tu maksud jauh juga. Sebab tu dia akal dia maksudnya gitu. Sebab kita bahagia ni sebab ni melibatkan zikir kita lepas sembahyang. Zikir kita dalam sembahyang. Subhan. Jadi kalau kita faham sebenarnya subhan ni apa dia? Subhan ni satu lafaz kalimah yang sangat besar maknanya berkait dengan ibadat kita, berkait dengan hubungan kita dengan Allah. Seperti mana alhamdulillah. Tak. Jadi subhan maksudnya apa ni? Kita bersaksi bahawa segala pergerakan ni daripada Allah. Yang menggerakkan ni Allah. Punca pergerakan ni Allah. Kalau tak mati pun Allah, gerak pun Allah. Jadi segala yang kita tengok bergerak ni, tak, galaksi semua, matahari, bulan, bintang yang bergerak tu siapa yang Allah yang menggerakkan. Makhluk-makhluk yang melata ni, buah pinggang kita ni, semua binatang-binatang yang kita nampak, daun pokok bergerak semua, tumbuh semua ni, siapa yang menggerakkan? Allah. Jadi ucapan subhanallah ni sebenarnya takkid pada hati kita ni, nak tanya dah, yang menggerakkan segala sistem yang pegang kontrol pergerakan ni Allah. Subhanallah. Kita bersaksi bahawa tidak ada yang menggerakkan Allah. Jadi dia gagah orang mukmin. Kalau kita faham dengan zikir gini, kita faham bahawa yang buat bergerak ni siapa dia? Allah. Kalau Allah tak bergerak, tak gerak, mati. Jadi subhanallah sebenarnya kita bersaksi, kita dah ucap tu subhanallah, tanah dalam hati kita gapo dia? Kita yakin yang bergerak ni Allah subhanahu. Subhanallah, alhamdulillah tu gapo dia pula? Dalam kita bersaksi bahawa segala sesuatu ni milik Allah.
Segala sesuatu milik Allah. Jadi subhanallah, yang menggerak ni milik Allah. Dah. Lepas tu zikir pula alhamdulillah 33 kali pula dah. Bahawa segala gerak ni semua milik Allah. Kemudian mari Allahu akbar. Yang paling besar sekali Allah. Barulah kita akan nampak luar daripada zikir tu terasa kebesaran Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dia ni pun subhanallah ini yang menggerak, sebab dia ada gerak ni. Yang menggerakkan Nabi ni. Subhanallah ini. Dah. Subhanallah maksud apa? Zat yang menggerakkan, iaitu yang memperjalankan Nabi, yang menguasai sistem pergerakan ni. Siapa ni? Yang kontrol ni. Seperti mana Allah ni Rabbul Falak, Allah juga sebagai Rabb yang menggerakkan segala sesuatu. Gerak ni benda yang hebat. Kalau tengok kan, fitrah manusia kan ada, dia pergerakan ni sebenarnya mana satu mukjizat, satu kehebatan. Kita yang rasa biasa. Ya, kalau jatuh tak gerak lagu mana? Orang kelas kabur, doktor habis kelas kabur, tak gerak, nak gerak. Boleh gerak kan? Oh, lega. Kenapa? Gerak. Mainan gitu ke? Kalau berkereta main biasa. Tak biasa. Tapi tu kereta tu kontrol gerak. Boleh gerak ni. Gerak ni satu kehebatan. Manusia fitrah dia rasa hebat. Rasa hebat. Dan yang menggerak ni siapa dia sebenarnya segala-galanya? Allah. Allah yang kuat. Jadi Allah ni yang menggerakkan, yang bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tanpa alat, tanpa alat. Tak nampak. Mana kita nak faham ni. Sebab tu Quran batal belakang kita rasa canggih, mana dunia kita ni rasa canggih kan. Tak kehebatan teknologi yang ada pada zaman kita, tak semua dengan alat belakang. Allah Taala tunjuk dalam Quran tak benda yang mana tanpa alat belakang. Nabi pergi daripada Masjidil ke ni tanpa alat. Tak. Nabi Sulaiman ni tak boleh pusing tak negeri dia ni perjalanan sebulan dalam masa satu hari. Tak, tanpa alat. Jadi Quran ni membatal belakang. Sebab tu kita padan. Tak. Gapo taksub dengan Quran. Tak. Tidak ada yang lebih hebat daripada kita Allah. Ni Allah nak. Yang mana Masjidil Aqsa ni alladzi barakna haula, yang kami berkat. Sekitar dia pun berkat. Linuriyahu, untuk kami tunjuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia Maha mendengar, Maha melihat. Kita sambung dan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minhu. Radina billahi rabbil alamin. Muhammad nabiyyi wa rasulih. Alhamdulillah.